Raju telah ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 oleh polis selama 2 bulan bagi tujuan siasatan. Seksyen 4-5 Akta telah memperuntukkan kuasa untuk melanjutkan tempoh tahanan tidak melebihi 28 hari bagi maksud siasatan oleh pegawai polis berpangkat penguasa polis atau berpangkat lebih tinggi. Seksyen 31 Akta memperuntukkan menteri boleh membuat peraturan yang perlu atau sesuai manfaat bagi melaksanakan sepenuhnya atau menjalankan peruntukan akta ini. Menteri telah membuat peraturan kesalahan keselamatan 2012 yang membenarkan penahanan tahanan keselamatan oleh polis dilanjutkan selama tempoh 3 bulan bagi tujuan siasatan sekiranya perlu. Raju ingin mencabar keesahan peraturan tersebut dan juga penahanan beliau. Nasihatkan Raju. Sokong jawapan anda dengan 2 kes yang telah diputuskan oleh mahkamah. Isu 1. Adakah peraturan kesalahan keselamatan 2012 yang dibuat oleh menteri dikira sebagai ultravirus? Sokongan. Perundangan kecil kawalan kehakiman yang mengatakan bahawa perundangan kecil hendaklah selaras dengan Akta Induk. Aplikasi dan rumusan bagi isu yang pertama adalah berdasarkan kepada perundangan kecil di bawah kawalan kehakiman, perundangan kecil hendaklah selaras dengan Akta Induk. Sekiranya sesuatu perundangan kecil digubal tidak selaras atau bertentangan dengan akta, maka perundangan kecil tersebut dianggap telah melampaui bidang kuasanya atau ultravirus. Jadi, peraturan kesalahan keselamatan 2012 yang dibuat oleh menteri tidak dikira sebagai ultravirus kerana di bawah Seksyen 31 Akta telah memperuntukkan bahawa menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang perlu atau sesuai manfaat bagi melaksanakan sepenuhnya atau menjalankan peruntukan akta ini. Contoh kes bagi isu 1 dapat dilihat dalam kes Ri Lee Kian Soo and Architect 1953 MLJ 195 Seksyen 8-1-B Ordinance Architect 1941 yang memberi kuasa kepada lembaga arkitek selepas siasatan dibuat untuk memadam nama arkitek kerana didapati bersalah melakukan tindakan yang tidak menghormati etika profesional. Undang-Undang Kecil 13 dalam Undang-Undang Kecil Arkitek 1941 menggariskan beberapa tindakan yang dianggap salah laku seseorang arkitek dan salah laku tersebut dikatakan selaras dengan tindakan yang tidak menghormati etika profesional. Peruntukan Undang-Undang Kecil 13 telah dicabar kerana bertentangan dengan Seksyen 8 Ordinan. Berdasarkan Seksyen 8, didapati bahawa salah laku hanya boleh ditentukan kewujudannya selepas siasatan dibuat oleh lembaga arkitek. Ghazali lawan PPX 1964 MAJ 156. Lembaga Pelesenan diberi kuasa di bawah Seksyen 118-5 Ordinan Jalan Trafik 1958 untuk menggunakan budi bicaranya dengan memberi keutamaan kepada permohonan yang dibuat oleh Melayu. Pihak lembaga telah melampirkan satu syarat bahawa jika sesuatu lesen diberikan kepada orang Melayu, hanya orang Melayu sahaja yang boleh menjadi pemandu kenderaan tersebut. Oleh itu, apabila Undang-Undang 13 menggariskan jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai salah laku, ia tidak memberi peluang kepada lembaga arkitek untuk menjalankan siasatan berdasarkan kepada kes. Mahkamah Undang-Undang Kecil telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya oleh ordinan. Oleh itu, melihat kepada keseluruhan fakta dan huraian yang dibentangkan, maka dapat disimpulkan bahawa peraturan kesalahan keselamatan 2012 yang dibuat oleh menteri tidak dikira sebagai ultravirus. Isu yang kedua adalah, adakah Raju boleh mencabar keesahan peraturan kesalahan keselamatan 2012 yang telah dibuat berkenaan tempoh penahanan beliau?
Sokongan bagi isu yang kedua pula adalah di bawah perundangan kecil iaitu kawalan kehakiman. Peruntukan perundangan kecil menjadi tidak sah jika bertentangan dengan peruntukan akta. Seterusnya, kita akan melihat kepada bahagian aplikasi dan rumusan. Seperti yang diperkatakan dalam bahagian sokongan, isu ini adalah bersangkut paut dengan perundangan kecil di bawah kawalan kehakiman. Jadi, berdasarkan kepada perundangan kecil di bawah kawalan kehakiman, peruntukan perundangan kecil menjadi tidak sah jika bertentangan dengan peruntukan akta. Hal ini bukan hanya membabitkan perundangan kecil yang perlu selaras dengan akta, malah peruntukan dalam peruntukan kecil itu sendiri juga perlu memenuhi kehendak akta. Jadi, dalam hal ini, Raju tidak boleh mencabar kesahan Peraturan Kesalahan Keselamatan 2012 kerana peraturan tersebut adalah sah berikutan, ianya tidak bertentangan dengan akta. Hal ini kerana Seksyen 31 Akta telah memperuntukkan bahawa Menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang perlu atau suai manfaat bagi melaksanakan atau menjalankan sepenuhnya peruntukan akta ini. Kes 1. PP lawan Raja Mas 1980. Peruntukan yang dikeluarkan oleh Majlis Pembandaran Ipoh diputuskan tidak sah kerana ianya bertentangan dengan Seksyen 62 Ordinan Jalan Trafik 1958. Seksyen 62-7 Ordinan berkenaan hanya membenarkan denda maksimum sebanyak RM100 sahaja jika kesalahan dilakukan. Tetapi, perintah yang dikeluarkan oleh pihak majlis telah melebihi denda yang telah ditetapkan. Contoh kes yang kedua ialah PP lawan Said Ada 1982 MMC 153. Menteri diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Perikanan 1963 untuk mengubah peraturan yang berkaitan dengan perikanan. Contohnya Seksyen 2B digubah untuk mengawal dan melarang cara penangkapan ikan atau pemilikan kapal penjerat atau jaring menangkap ikan. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut, Peraturan Perikanan Maritim 1967 telah digubal. Peraturan 3-B melarang mana-mana orang untuk memiliki peralatan memancing di atas kapalnya. Peralatan memancing ini telah ditaktifkan sebagai jaring menangkap ikan, jerat menangkap ikan, mata kail dan benang yang mempunyai lebih daripada 3 mata kail. 3 mata kail dengan atau tanpa alat penimbun yang direka khas untuk menangkap. Jerat menangkap ikan, mata kail dan benang yang mempunyai lebih daripada 3 mata kail dengan atau tanpa alat penimbun yang direka khas untuk menangkap ikan. Dalam kes ini, responden telah dituduh menjalankan aktiviti penangkapan ikan tanpa lesen. Ianya bersalah dengan peraturan tersebut. Beliau kemudian telah mencabar peraturan 3B sebagai ultravirus kerana Seksyen 2B Akta tidak menyentuh tentang jerat menangkap ikan, mata kail dan benang yang mempunyai lebih daripada 3 mata kail dengan atau tanpa alat penimbun yang direka khas untuk menangkap ikan. Mahkamah kemudian telah memutuskan bahawa peruntukan berkenaan tidak ultravirus kerana peralatan berkenaan digunakan untuk tujuan yang sama, iaitu menangkap ikan. Kesimpulan bagi isu 2, Raju tidak boleh mencabar kesahan Peraturan Kesalahan Keselamatan 2012 yang telah dibuat.